Al-wirdu, wirid. Apa makna wirid? Itu amalan-amalan yang tetap, masanya, angkanya, adabnya yang telah disusun wirid daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turun kepada para sahabat, tabi'in, para ulama. Ini dipanggil zikir-zikir yang khusus, amalan-amalan yang beradab yang ada khusus. Dia ada amalan ada amalan yang khusus. Itu juga zikir. Ada zikir darajah, ada zikir hasanah. Kalau zikir darajat, dia akan disemak oleh mursyidnya, perjalanan rohani dia, satu peringkat ke satu peringkat, satu makam ke satu makam, daripada latifatul ula wa hiya latifatul qalb ila latifatul saniyah wa hiya latifatul ruh, dan seterusnya, satu peringkat ke satu peringkat, bagi memastikan kedudukan pencapaian nur makrifat yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam qalbi insan, dan memastikan pencapaian dia, adakah ia jauh atau dekat, terang atau gelap, itu di antara dia, dan akan membina satu pendekatan dengan Allah Ta'ala yang lebih hampir, dan dapat mengesan akan perjalanan sir batin hati insan tadi. Sama ada dia duduk dalam nafsu, ada nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, dan sampai atas. Ada pun zikir-zikir biasa yang tidak ada saluran sanad yang khusus, maka ia mendapat pahala yang besar, ganjaran yang besar, cuma dia tidak dapat mengesan taraki. Zikir tarekat dengan zikir biasa ini ialah taraki, kenaikan seperingkat demi seperingkat kedudukan, maka dia dapat segala fadail jelah, kelebihan-kelebihan. Adapun warid, mana kita mengharapkan akan datangnya madad, warid, futuhat, itu istilah-istilah dalam perjalanan menuju kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bila dia datang warid yang pertama, sifat dia membawa kepada insan tadi mula bergerak, dan dia mula ada kesedaran dan membawa kepada terpancarnya nur yang awal. Dan bila yang kedua dipanggil melepaskan dia daripada cengkaman qalbi dia kepada makhluk. Liyatasallama arda alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar wa yuharrik min riqil asari. Adalah melepaskan qalbi dia yang nak berjalan tadi, yang terikat, Tuan buka. Dibukakan qalbi dia min riqil asar, daripada liyatasallama min yadil aghyar, daripada dipegang. Sebagaimana jasad luar kita bila ditambat, dipegang, dia tak boleh berjalan. Begitu ke qalbi yang cukup mahal harganya, sebab ia yang boleh makrifat dan mengenal Tuhan dengan sebenar. Jangan ditinggalkan akan wirid. Bahasa Ibn Atak sebut lepas dah baunya kan, la tatruki zik li adami hudurika ma'allahi fi. Jangan kamu tinggalkan akan zikir dalam keadaan kamu lalai, sebab kamu zikir lalai lebih baik daripada terus tidak berzikir. Kalau kita zikir dengan lisan, sekurang-kurangnya lisan kita terpelihara daripada penyakit dia, mengumpat, bercakap yang tak elok dan sebagainya. Sebab itu tanda orang yang sampai kepada Allah SWT, dia tidak memberi perubahan qalbi dia dalam suasana perubahan, dia tetap tamkin. Dipanggil istihashuka bifaqdil ahwali wal waridat dalilun ala adami wuslatik izla wasalta ilaihi lam tastauhish min fuqdani syai'. Keliaran hati tidak selesa, rasa tidak tentram, berubah, tidak tetap dengan luputnya ahwal, kelakuan ahwal-ahwal dan warid. Bila dia zikir-zikir, warid tak sampai. Ya, kadang-kadang dia zikir, Tuan buka contohnya alamil malak. Alamil malakut dia zikir, dalam hadis ceritakan bahawasanya malaikat kan dia cari tu majlis-majlis zikir, hadis panjang. Jadi dia telah buka, oleh kerana kalbi dia telah disental, dibersihkan cermin hati. Tuan buka, dia nampak malaikat menghamparkan sayap ke langit. Nampak? Tak ada apa, biasa. Tiba-tiba satu hari dia zikir, tak nampak. Bila tak nampak, dia kata risau, mana boleh zikir tak nampak. Jaga tu. Kalau ada perasaan itu menandakan bahawasanya dalilun ala adamin wuslatik, dalil menandakan kamu belum sampai. Kalau kamu sampai makrifat kepada Tuhan, benda ni tidak menjadi apa-apa bagi dia. Ada dipandang dari Allah, tak ada pun dipandang dari Allah. Yang dia nak kalbi dia betul menghadap kiblat dia yang sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Ya. Bila kelazatan dengan Tuhan ni sengaja daripada lataif Tuhan cempakkan dalam kalbi dia, maka perasaan kesedapan dengan Allah, bernikmat dia dengan Tuhan yang tadi membakar sifat tamak itu. Ya. Sebab kadang-kadang bila baca warid dia, syekh ataupun mursyid akan tanya dia, apa warid yang sampai? Dia kata tak ada, Tuan habis. Dulu saya punya kuat hati tamak, sekarang dah hilang, tak ada. Ya, dia bertukar jadi seorang yang pemurah. Ya, itu warid kan berubah. Ya, dulu ada sifat ego, dulu ada sifat rasa dia hebat. Bila dipukul dengan zikir, Tuan terjadikan, bukakan ya kashfin akan pembukaan kebesaran, keagungan, kehebatan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Jadi menyebabkan kegerunan, khauf, dia naik kepada makam, daripada khauf
qabad, dia ada peringkat. Kalau peringkat syariat dipanggil khauf wal raja. Dia naik lagi tangan dipanggil qabdun wal basat. Gerun dengan Tuhan itu makin bertambah. Dengan pukulan zikir yang diatur dengan kaifiat atau cara dia, maka ketukan tadi membuang karat-karat kelalaian, lalu dipancarkan nur syuur, nur kesedaran dan keperasanan dia dengan kebesaran Allah. Menyebabkan kepengan kesombongan hati tadi jatuh. Ya, kelalaian hati tadi, kesombongan, ego, ya, merasakan dia hebat, merasakan dia orang terbaik, habis jatuh, jatuh satu-satu. Maka ketika itu jernihlah cermin hatinya dengan sinaran makrifat. Ketika itu barulah dia pakai sifat yang mahmudah berdatang, tawaduk, sifat tawaduk pun sampai. Maka tenang hati dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ibadat rasa berat, sekarang badan rohani dah sihat, roh dia dah sihat, dia beribadat manis, lazat, ringan. Dulu nak semayang sunat 10 rakaat pun berat, sekarang dia semayang 100 rakaat main-main. Dulu dia zikir 1,000, 3 kali tasbih jatuh, pegang-pegang jatuh. Hari ni dia zikir 10,000 main celagi gila, sampai dia tarik main laju. Atau dipanggil warid, perubahan qalbi, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila insan itu menjalani jalan dengan penuh adab, dan yang paling besar keikhlasan hati dia bulat terus dengan Allah Taala. Jadi antara setengah sedikit daripada warid, dan itu baru sedikit yang adalah perkembangan ruhani dia untuk diangkat tarakki, itu yang ada dalam tariqah. Sebab penting cari jalan tarikat itu benda dia, tarakki dia naik. Kalau tidak ada jalan tarikat yang tidak dipandu oleh guru ataupun orang panggil doktor pakar dia, maka kita beramal sajalah. Dapat pahala besar, pahala dia masya-Allah. Pahala dari Tuhan tak ada kecil dan besar. Tapi kedudukan tarakki kita macam mana? Itu kita kurang dapat maklumat. Sebab apa? Tidak ada pemantauan, ataupun kalau kita belajar di sekolah kita ada perperiksaan, ya. Maklumat tu dapat, tapi pencapaian agak kita kurang dapat kesan sebab tidak dicek. Itu maksudnya. Itu beza je lah. Ya. Kalbi kita jangan menanti warid itu akan sampai kita tunai. Maksudnya kalau bahasa kita, buat kerja kita jangan ganggu urusan orang. Itu maksudnya. Buat kerja kita apa tu, wirid yang dibagi jaga betul-betul, zahir buat batin bersihkan betul-betul. Jangan ganggu urusan orang. Campur urusan ni Allah Ta'ala punya urusan, jangan campur. Warid itu minallah, kita jangan campur, itu hak serah Tuhan. Dia nak bagi warid, pesen mana, cara mana, terserah pada dia. Yang benar kita tahqiqkan pembersihan kalbi kita dalam menghadap dia. Orang yang memandang ringan wirid, itu dipanggil apa dulu? Al-jahalun nas. Mereka yang sangat-sangat jahil. Itu maknanya. Orang yang memandang ringan dan tidak memberi tumpuan kepada wirid. Ya. Dia kadang-kadang syaitan ni pandai nak suruh, dia tengok orang gaji nak wirid, ambil ijazah banyak, dia ambil, lepas tu tak beramal. Itu baik. Lepas tu setengah-setengah masyarakat dalam benda ni ada dua. Ada dua tarik yang no comment. Satu tarik, kalau macam satu guru saya pun, guru di Mekah dulu. Syekh Syafi'i. Dia tidak akan bai'ahkan tarikat kecuali disuruh dalam. Dia suruh dengan nur makrifat, dia tengok orang ni boleh sampai, boleh bagi. Ya, dia tak bagi sebarang. Tapi ada setengah pula macam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dibuka luas, perompak boleh bagi. Itu ada masing-masing punya uslub tu, no comment. Sebab perompak tadi dia bagi. Bila diamalkan dengan sebab tu terbuka kalbi dia, masya-Allah. Lalu dia minat cari ilmu dan menambah. Itu satu cara. Naqsyaband pun juga, kalau minta kita tak boleh tangguh. Sebab kalau dia minta kita tak bagi, sebelum itu dia meninggal ada pun nak tanggungjawab. Dia dah minta kita tak bagi. Itu satu pandangan. Tapi satu lagi pandangan ikut sini pula, ada kita kena jaga. Bila kita bagi itu maknanya bai'ah, satu perjanjian. Bila kita dah bai'ah tu kena sungguh-sungguh beramal. Ya, sebab satu ikatan kita yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila ada amal saleh, wirid ataupun amalan ni, dia akan ada warid sampai. Sebab kaedah kita ziyadatul amal tadullu ala ziyadatul nur. Bertambah amal kita, nur iman tu makin bertambah. Ya, wa ziyadatul nur, bertambah nur tu maka menambahkan lagi ziyadatul qurb. Kehampiran hati dengan Tuhan lagi kuat. Bila dia kuat dekat dengan Tuhan, masya-Allah, berbagai-bagai pertolongan akan diberi oleh Allah Taala. Itu maksud sangat-sangat kita perlukan.